Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abi Azri untuk berkongsi dengan kamu tentang subjek sains. InsyaAllah kita akan kupas satu persatu topik sains pada sesi kali ini. Jom sama-sama kita saksikan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Abi semua? Abi harapkan kamu dalam keadaan sihat, sejahtera hendaknya. InsyaAllah pada hari ini Abi akan berkongsi dengan kamu tajuk kelas makanan sains tahun 3. Abi harapkan kamu semua sudah bersedia untuk topik pada sesi kali ini. Sekiranya kamu sudah bersedia, pastikan kamu boleh merujuk buku teks kamu pada muka surat 40 ataupun rujuk kepada nota yang Abi berikan kepada kamu sebagai rujukan. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita lihat dulu objektif pembelajaran kita pada sesi kali ini. InsyaAllah, di akhir pembelajaran hari ini, kita akan dapat yang pertama mengenal pasti contoh bagi setiap kelas makanan. Yang kedua, dapat mengetahui kepentingan kelas makanan. Yang ketiga, dapat mengenal pasti contoh makanan seimbang berdasarkan piramid makanan. Dan yang keempat, dapat mengetahui kesan pengambilan makanan yang tidak seimbang. InsyaAllah, keempat-empat objektif itu kita akan cuba kuasai pada sesi kali ini. Baiklah, kita pergi kepada subtopik utama di bawah tajuk kelas makanan. InsyaAllah, ada 3 subtopik utama yang kita akan bincangkan pada sesi kali ini, iaitu kelas makanan, makanan seimbang dan juga kesan makanan yang tidak seimbang. Abi harapkan kamu semua sudah bersedia untuk kita sama-sama mengupas setiap subtopik berikut. Baiklah, kita pergi kepada subtopik yang pertama, kelas makanan. Abi ingin bertanya kepada kamu, berapakah bilangan kumpulan kelas makanan yang kamu tahu? 1, 2, 3 ataupun lebih? Siapa yang tahu ada berapa? Pandai siapa yang dapat teka 7. Makanan boleh dikelaskan kepada 7 kumpulan, iaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, pelawas dan juga air. Dalam gambar rajah ini terdapat 7 kumpulan kelas makanan yang terdiri daripada contoh-contoh makanan yang kamu boleh lihat sendiri. Baiklah, ingin Abi bertanyakan kepada kamu, bolehkah kamu berikan kepada Abi contoh-contoh makanan bagi setiap kelas makanan berikut? Kita lihat contoh-contoh makanan yang kamu berikan sama tak dengan contoh-contoh makanan yang Abi berikan. Kita lihat dulu yang pertama, iaitu contoh makanan bagi karbohidrat. Pandai siapa yang berikan jawapan roti, nasi, bijirin, ubi kentang, itu adalah jawapan yang tepat. Kita lihat pula contoh makanan yang kedua, protein. Apakah contoh makanan bagi protein? Betul, contoh makanan bagi protein ialah ikan, daging, ayam, susu dan sebagainya. Kemudian kita lihat pula contoh makanan bagi lemak. Apakah contoh makanan bagi lemak? Ya, minyak dan juga keju. Minyak dan keju merupakan contoh makanan bagi lemak. Kita tengok pula contoh makanan bagi mineral. Contoh makanan bagi mineral ialah ikan bilis dan juga garam. Kita lihat pula contoh makanan bagi vitamin. Segala jenis buah-buahan dan sayur-sayuran adalah contoh makanan bagi vitamin. Berbagai jenis buah-buahan seperti apa? Apple, anggur, tembikai, oren. Sayur-sayuran kita ada sayur sawi, sayur bayam, sayur kobis dan sebagainya. Kita lihat pula contoh makanan bagi pelawas. Contoh makanan bagi pelawas ialah segala jenis buah-buahan dan sayur-sayuran, sama juga seperti vitamin. Dan yang terakhir, contoh makanan bagi air ialah semua jenis minuman adalah contoh makanan bagi air. Jadi ketujuh kelas makanan ini telah kamu ketahui contoh-contoh makanannya. InsyaAllah kita akan pergi kepada subtopik yang berikutnya. Alhamdulillah, selesai subtopik yang pertama tentang kelas makanan. Sekarang kita pergi kepada subtopik yang kedua tentang kepentingan kelas makanan.
Untuk maklumat kamu semua, setiap kelas makanan mempunyai kepentingannya tersendiri kepada tubuh badan kita. Mari kita lihat satu persatu kepentingan kelas makanan berikut. Kita pergi kepada kelas makanan yang pertama, karbohidrat. Apakah kepentingan karbohidrat kepada badan kita? Ya, karbohidrat memberikan tenaga kepada kita. Setiap pergerakan kita, apa sahaja yang kita lakukan memerlukan tenaga. Jadi karbohidrat merupakan sumber tenaga dalam badan kita. Kita lihat pula kepentingan protein. Protein penting untuk tumbesaran kita. Kita sebagai manusia membesar dengan adanya protein di dalam tubuh badan kita. Baiklah, kita tengok pada kepentingan makanan. Kelas makanan yang ketiga iaitu lemak. Lemak penting untuk memanaskan badan, terutama bagi mereka-mereka yang tinggal di kawasan beriklim sejuk. Jadi, makanan lemak di negara-negara tersebut membantu mereka untuk memanaskan tubuh badan mereka. Baiklah, kita lihat pula contoh kelas makanan berikutnya. Mineral. Apakah kepentingan mineral kepada tubuh badan kita? Ya, mineral penting untuk penjagaan kesihatan kita. Vitamin juga penting untuk penjagaan kesihatan tubuh badan kita. Kelas makanan yang berikutnya ialah pelawas. Pelawas penting untuk mencegah kita daripada sembelit, iaitu kesukaran untuk membuang air besar. Dan yang terakhir, air. Kepentingan air dalam tubuh badan kita ialah mengawal suhu di dalam badan kita. Oleh sebab itu, kita digalakkan untuk minum air sebanyak yang mungkin. InsyaAllah dengan air yang ada dalam badan kita, ia dapat mengawal suhu di dalam badan kita. Okey, oleh sebab itu, ketujuh kelas makanan mempunyai kepentingannya tersendiri. Oleh sebab itu, Abi mengharapkan untuk kamu faham tentang kepentingan bagi setiap kelas makanan berikut. Alhamdulillah, selesai subtopik yang pertama, kelas makanan. Subtopik yang kedua, kepentingan kelas makanan. Sekarang kita pergi kepada subtopik yang ketiga, makanan seimbang. Apakah yang dimaksudkan dengan makanan seimbang? Siapa tahu? Kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan makanan seimbang. Kamu lihat dalam nota tersebut, makanan seimbang ialah makanan yang mengandungi semua kelas makanan dalam jumlah yang mencukupi. Maksudnya di sini, setiap kelas makanan itu perlulah diambil dengan kadar yang mencukupi. Itulah yang dinamakan dengan kelas dengan makanan seimbang. Pengambilan makanan seimbang bergantung kepada jantina, umur, saiz badan, tahap kesihatan dan aktiviti fizikal yang dilakukan. Dekat sini terdapat boleh kurang 1, 2, 3, 4, 5 faktor yang mempengaruhi pengambilan makanan kita. Oleh sebab itu, kita tidak boleh samakan pengambilan makanan yang kita ambil dengan rakan-rakan ataupun kawan-kawan yang kita ambil. Sebab terdapat 5 faktor yang mempengaruhi pengambilan makanan seimbang kita. Jadi, tidak semestinya apa yang kita makan mesti rakan kita makan, dan tidak semestinya apa yang rakan kita makan kita mesti makan. Kerana kelima-lima faktor ini mempengaruhi pengambilan makanan seimbang. Baiklah, kita lihat pada rajah yang sebelah, iaitu gambar rajah piramid makanan Malaysia. Piramid makanan Malaysia ini merupakan cadangan pengambilan makanan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia kepada kita. Jadi kita lihat satu persatu tentang piramid makanan tersebut. Kalau kamu dapat perhatikan, piramid makanan tersebut terdapat 4 aras. Bermula aras 1, aras 2, aras 3 hinggalah aras yang terakhir, aras yang keempat. Setiap aras mengandungi kelas makanan yang tersendiri dan perlu diambil dalam kuantiti yang tertentu. Baiklah, kita lihat satu persatu di setiap aras. Aras yang pertama, contoh makanannya ialah nasi, mi, bijirin, produk bijirin dan ubi-ubian.
Dalam aras 1 ni, jika kita dapat lihat, kelas makanan yang berada di aras 1 kebanyakannya daripada kelas makanan karbohidrat. Jadi, piramid makanan Malaysia mencadangkan agar kita mengambilnya dalam kuantiti yang secukupnya, iaitu aras 1 makan secukupnya. Kita pergi pula ke aras yang kedua. Contoh makanan yang berada di aras kedua ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. Dalam kategori ini, terdapat kelas makanan buah-buahan dan sayur-sayuran. Piramid makanan Malaysia mencadangkan di aras 2 ni, kita perlu mengambil dalam kuantiti yang banyak. Oleh sebab itu, aras 2 perlu makan banyak. Kita beralih pula kepada aras yang ketiga. Contoh makanan yang berada di aras yang ketiga ialah ikan, ayam, daging, kekacang, susu dan produk tenusuk. Kebanyakan kelas makanan yang berada di sini ialah daripada sumber protein. Di aras 3 ini, piramid makanan Malaysia mencadangkan kita mengambil dalam kuantiti yang sederhana saja. Tidak perlu banyak dan tidak perlu sedikit. Oleh itu, aras 3 makan sederhana. Akhir sekali kita pergi kepada aras keempat. Contoh makanan aras 4 ialah lemak, minyak, garam dan juga gula. Kebanyakan kelas makanan yang berada di aras 4 ialah kategori lemak dan juga mineral. Di aras 4 ini, piramid makanan Malaysia mencadangkan kita supaya mengambil dalam kuantiti yang sedikit. Oleh sebab itu, aras 4 makan sedikit. Jadi, itulah serba sedikit tentang piramid makanan Malaysia. Kenapa makanan seimbang ni perlu diambil? Kerana ia berkait rapat dengan kesihatan kita. Sekiranya kita mengambil makanan seimbang dengan betul, makanya ia dapat membantu kita untuk menghindarkan diri daripada sakit ataupun masalah kesihatan. Alhamdulillah, selesai sudah subtopik yang pertama, kedua dan juga ketiga. Kita pergi pula kepada subtopik yang keempat dan yang terakhir, iaitu kesan makanan yang tidak seimbang. Kamu boleh rujuk buku teks kamu di muka surat 47. Baiklah, kita lihat. Makan makanan yang tidak seimbang boleh menyebabkan masalah kesihatan. Oleh sebab itu, kita perlu merancang makanan yang kita makan supaya seimbang mengikut saranan atau cadangan piramid makanan Malaysia. Hal ini kerana sekiranya kita gagal untuk menjaga pemakanan kita, maka implikasinya ataupun kesannya akan berbalik kepada kesihatan kita. Jadi di sini Abi akan kongsikan dengan kamu kesan makanan yang tidak seimbang. Perhatikan situasi berikut. Kita lihat tabiat makanan yang pertama. Sedapnya ayam goreng ini. Budak lelaki tersebut makan ayam goreng yang penuh dengan minyak dan lemak. Implikasinya ataupun kesannya kepada tubuh badan kita ialah masalah obesiti ataupun kegemukan. Sekiranya kita makan makanan yang berminyak, yang berlemak secara berlebihan, kesannya akan menyebabkan masalah obesiti ataupun kegemukan. Kita lihat dulu tabiat makanan yang kedua. Tabiat makanan yang kedua ialah makan makanan yang manis dan bergula, seperti kek, aiskrim, coklat, donat yang manis dan sebagainya. Sekiranya ianya berterusan diambil, maka implikasinya kepada kita ialah kerosakan pada gigi kita. Apa yang lebih malang lagi, sekiranya ia memberi kesan kepada kesihatan kita apabila kita mendapat penyakit diabetes ataupun kencing manis. Itu lebih bahaya. Kita tengok tabiat makan yang ketiga. Tabiat makan yang ketiga ialah pemakanan ataupun kurang untuk pengambilan makanan dari sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Sekiranya tabiat pemakanan tidak makan sayur dan buah-buahan ini berterusan, implikasinya kepada kita ialah kita akan mengalami masalah sembelit, iaitu kesukaran untuk membuang air besar.
Jadi ketiga-tiga contoh tabiat pemakanan ni Abi selalu perhatikan tingkah laku ini dalam kalangan kamu. Kamu suka makan ayam goreng, kamu suka makan makanan yang manis, dan kamu tak suka makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Sekiranya tabiat pemakanan ini berterusan dalam kalangan kamu, makanya implikasinya akan memberi kesan yang sangat buruk terhadap kesihatan kamu. Oleh sebab itu, mulai saat ini kamu perlu berjaga-jaga tentang pengambilan makanan kamu. Ikutlah saranan daripada Piramid Makanan Malaysia untuk makan makanan yang lebih berkhasiat, insya-Allah. Alhamdulillah, selesai sudah tajuk kita pada hari ini. Setiap subtopik telah kita bincangkan, telah kita huraikan bersama-sama. Jadi, Abi tinggalkan kamu dengan sedikit latihan kendiri untuk kamu selesaikan dengan sempurna. Seperti biasa, Abi ingatkan kamu supaya buat ulang kaji terlebih dahulu. Rujuk semula nota yang Abi beri, ataupun rujuk semula buku teks kamu, ataupun rujuk semula video ini untuk pastikan kefahaman kamu tentang tajuk pada sesi kali ini. InsyaAllah selesai kamu buat ulang kaji, barulah kamu boleh jawab soalan latihan-latihan yang diberikan. Mudah-mudahan latihan ini menjadi pengukuhan untuk tajuk kita pada hari ini. Abi kira sekadar itu saja untuk sesi kali ini. Abi harapkan apa yang Abi kongsikan ini bermanfaat kepada kamu dan insya-Allah kamu akan menggunakannya sebaik mungkin. Itu sahaja daripada Abi. Wallahu a'lam. Terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.